إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pagi ini sambung perbincangan kita berkenaan fiqh sunnah, dan saya kira kali terakhir kita bertemu sekarang kita dalam perbincangan berkenaan dengan rukun Islam yang ketiga, iaitu bab zakat. Dan pada kali terakhir minggu lepas kita bertemu, kita sentuh hadis yang mana kata Nabi SAW, ada tiga hal yang aku bersumpah mengenai tiga hal tersebut, tiga perkara yang disumpahkan oleh Nabi SAW bahawasanya ianya benar akan terjadi, iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamakan orang yang memiliki saham dalam agama Islam dengan orang yang tidak memilikinya. Maksudnya apa? Orang Islam dengan orang musyrik tak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan takkan sama sampai bila-bila. Orang yang ada saham dalam Islam, iaitu orang yang salat, orang yang berpuasa, dan orang yang menunaikan zakat. Yang ini kat sini dia termasuk zakat, maka itu perkara yang kewajipan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang hamba yang dijadikan kekasih oleh Allah di dunia akan tetap dijadikan kekasihnya pada hari kiamat kelak. Siapa dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu kata kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan bersama oleh Bukhari dan Muslim, kekasihku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dia yang membuat perkara-perkara yang aku wajibkan dengan bersungguh-sungguh, dan kemudiannya dia menambah dengan perkara nawafil, dia menambah dengan perkara-perkara sunat untuk mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga aku mencintainya. Dan jikalau aku mencintainya, maka akulah matanya ketika ia melihat, akulah pendengarannya ketika ia mendengar, akulah tangannya ketika ia berbuat, dan akulah kakinya ketika ia melangkah. Apa makna? Apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan maksudnya Allah jadi mata, telinga macam dalam ajaran sesat tu, tak. Tapi maksudnya dia tidak, orang tanda orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang yang disayang Allah, kita boleh kenal. Apa tanda orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tidak akan melihat melainkan kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mendengar melainkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan buat perkara melainkan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak akan melangkah melainkan tempat itu tempat yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud hadis ni. Saya kira mendalam hadis ni, iaitu itu tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala dah sayang pada seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Suatu kalau kita tengok kenapa hadis Nabi SAW, dalam pengertian hadis Nabi, segala apa yang diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, sama ada daripada perkataan baginda, dari segi perbuatan baginda, dari segi diamnya persetujuan baginda, sifat akhlak baginda, sifat rupa baginda, sama ada sebelum ataupun selepas bi'sah, sawa'un kana min qabli aw ba'da al-bi'sah. Apa maksud dia? Sama ada sebelum ataupun selepas diutuskan menjadi Rasul. Yang tu semua termasuk dalam riwayat, dikira sebagai riwayat hadis baginda SAW. Walaupun dari segi ikut tak ikut tu, sebelum kebangkitan menjadi Rasul, ulama kata yang tu tidak bukan satu dalil bagi kita lah. Bukan untuk ikut lah, sebab dia tak bangkit jadi Rasul lagi. Tetapi dia punya soalan dia, kita kata, apa kepentingan hadis-hadis yang memperkatakan berkenaan kehidupan Nabi SAW sebelum baginda dibangkitkan menjadi Rasul? Jawabnya adalah, di antara perkara yang kita nak tengok adalah Nabi SAW ni merupakan seorang yang terpelihara peribadinya walaupun sebelum dibangkitkan menjadi Rasul. Dan itu sendiri merupakan satu dalil bahawasanya dia tu seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian harinya. Sebab seorang Nabi ataupun seorang Rasul ni, dia dipilih Allah bukan masa umur dia 40 tahun, bukan macam tu. 40 tahun tu dia dilantik memulakan dia punya tugas dia. Tetapi dia punya misi dia tu, dia punya takdir dia sebagai Rasul tu, sebelum dilahirkan lagi dah memang itu Allah dah tetapkan bagi dia. Maka sebab tu kalau kita tengok para Nabi dan para Rasul, daripada kecil lagi, mana ada para Rasul yang pembohong? Tak ada. Jangankan Nabi SAW, bahkan sekalian Nabi dan Rasul, tak ada usaha demikian. Ada tak para Rasul yang sebelum bangkit jadi Rasul, kita baca kisah dia kaki cokorai ataupun kaki mabuk, kaki togok. Lepas bangkit jadi Rasul, baru dia jadi orang yang berhenti minum arak dan sebagainya. Mana ada?
Mana ada kita jumpa para rasul yang perangannya huduh sebelum dibangkitkan menjadi rasul, kemudian lepas bangkit tu dia jadi orang perangai elok. Benda ni semua tak ada. Seorang nabi dan seorang rasul itu terpelihara disebabkan mereka ni daripada awal lagi memang mereka adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada awal lagi kita tengok Nabi SAW daripada kecil, baginda tidak pernah menyembah berhala. Baginda tidak pernah menyembelih untuk berhala-berhalanya. Baginda tidak pernah makan daripada hayawan-hayawan yang disembelih untuk tujuan berhalanya. Baginda tak pernah berzina, baginda tak pernah minum arak, baginda tak pernah berjudi. Malahan majlis-majlis hiburan pun Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan baginda daripada Nabi SAW dapat menghadiri majlis tersebut. Menunjukkan apa? Sama macam hadis yang Nabi SAW sebut tadi dalam hadis kursi, barang sesiapa yang aku iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jatuh cinta kepadanya, maka akulah penglihatannya ketika ia melihat. Apa maksudnya? Dia tak akan melihat melainkan benda yang halal. Akulah pendengarannya ketika ia mendengar. Maksudnya apa? Dia tidak akan mendengar melainkan perkara yang halal. Akulah tangannya ketika ia berbuat. Maksudnya apa? Dia tak akan buat melainkan perkara yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dalam kisah sirah Nabi SAW. Maka ini kata Nabi SAW, seseorang yang dijadikan kekasih Allah di dunia akan tetap dijadikan kekasihnya pada hari kiamat kelak. Iaitu kita kata tanda kasih Allah Subhanahu Wa Taala daripada dunia sampai ke akhirat. Kenapa sedemikian? Disebabkan dunia adalah tempat kita ladang amalan kita. Maka kalau seseorang tu baik dunianya diguna, apa istilah baik dunianya? Selalu kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selalu kita cakap berkenaan apa keduniaan yang baik. Selalu pun kadang-kadang saya tengok kalau orang cuba terangkan istilah ummatan wasata, apa sebenarnya maksud wasata tu? Apa sebenarnya maksud kehidupan dunia yang baik? Kehidupan dunia yang baik adalah sejauh mana kita dapat gunakan kehidupan kita ni sebaik-baiknya untuk manfaat sepenuhnya di akhirat kelak. Itu kehidupan dunia yang baik. Bukan kehidupan dunia yang baik diukur daripada orang kata apa, diukur daripada kemajuan. Dia dah tak dinafikan, yang tu kita nak juga. Tetapi sekadar mana yang memenuhi manfaat umat Islam, cukup lah. Tak perlu kita terlalu kejar tu sehingga kan terlupakan akhirat kita. Bukan sedemikian. Maka kehidupan yang baik, saya ingat hari Isnin minggu lepas kita cakap berkenaan rezeki akhirat. Orang akan lain-lain kan. Ada yang kita sebutkan berkenaan sabda Nabi SAW, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Apa maksud kat situ? Iaitu kesekalian kita punya kehidupan dunia kita, dari segi usaha harta kita bagi siapa yang berharta, dari segi usaha ilmu kita bagi siapa yang berilmu, dari segi usaha anak kita, kalau harta tak ada, kita kata dari segi ilmu pun barangkali kurang, maka apa yang kita boleh buat adalah jaga generasi depan kita. Itu semua adalah hadis yang menunjukkan bahawasanya keduniaan yang baik adalah sejauh mana kita gunakan masa di dunia untuk tuju akhirat yang lebih baik. Itu kehidupan yang baik. Itu yang dimaksudkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami di dunia ini hasanah. Apa maksud hasanah? Wa fil akhirati hasanah, iaitu kebaikan dekat dunia yang kita boleh bawa balik ke akhirat kelak. Itu maksud dia. Ya, jadi kalau kita sebut berkenaan ummat wasata, itu maksud dia, iaitu umat yang terbaik yang mempergunakan dia punya dunia dia untuk menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Nabi SAW, kekasih Allah di dunia yang digunakan di dunia ini untuk mengejar cinta Allah. Tengok hadis tadi, macam mana nak kejar cinta Allah? Melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah dengan nawafil sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita. Jadi orang yang dah capai ke tahap sedemikian, kata Nabi SAW, adalah dia kekasih Allah di dunia dan dia tetap akan dijadikan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Hadis ni saya kira banyak pengajaran dia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, seseorang tidak mencintai sesuatu kaum kecuali Allah menjadikannya bersama mereka. Sebab tu baik-baik siapa yang kita duduk, siapa yang kita sayang, baik-baik hati-hati perkara ni. Kita kata disebabkan perkara ni adalah perkara-perkara yang melibatkan keimanan kita. Dalam kitab Talbisul Iblis, muqaddimahnya dalam bab fi dhammil bid'ah wal mubtadi', fi dhammil bid'ah wal mubtadi'. Ibnu Jauzi disebutkan riwayat daripada ulama salaf, bagaimana ulama salaf ni menjaga diri dan iman mereka ke tahap yang memang kalau kita fikir balik, kita kena buat lebih dah kot rasanya kot. Tawus rahimahullahu ta'ala, pada suatu hari dia duduk dalam masjid dengan anak lelaki dia. Dia duduk dalam masjid dengan anak lelaki dia, datang seorang bangun berkhutbah. Orang tu daripada mazhab Mu'tazilah.
daripada pemikiran Mu'tazilah. Maka Tawus tutup tangan dia, tutup telinga dia dengan jari dia. Ini level Tawus ni, bukan kita. Tawus ni seorang ulama sangat besar, ulama tabi'in ni sangat besar. Dia tutup telinga dia dengan jari dia. Lalu dia sebut kat anak dia duduk terpinga tengok, dia sebut kat anak dia, tutup telinga kamu dengan jari kamu. Fa inna hadha qalbun dha'if. Dia kata orang yang tengah bercakap ni imannya lemah, jangan dengar. Kenapa jangan dengar? Sebab takut kita dengar, kita berikut sekali. Ini level Tawus. Kalau kita, level kita ni nak kata, saya tak apa Ustaz, saya kuat dah, saya dengar, saya tak pengaruh. Jangan. Tawus itu level Tawus. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, ada orang datang masuk dengan dia, nak berjumpa dengan dia, nak berbincang, kata nak berbincang apa? Rupanya sembang, kata sahabat dia, orang tu daripada fahaman Murji'ah, Irja'. Apa dia Murji'ah? Iaitu orang yang berpandangan bahawasanya sebagaimana amal soleh tidak diberi kesan oleh amal-amal maksiat, sebegitulah juga amal maksiat tidak memberi kesan kepada amal soleh. Apa maksud dia? Maksudnya kalau umpamanya kita kata orang yang melakukan solat umpamanya, orang yang solat, orang yang puasa, kemudian dia pergi berjudi umpamanya, pahala puasa dan solat dia batal ke tak batal? Tak batal. Macam itulah juga kalau dia buat perkara-perkara keburukan, tidak membatalkan iman dia. Jadi nak buat. Kesimpulan dia macam tu. Ini Murji'ah. Iaitu kalau seseorang tu buat, dia tidak akan ada kesan kepada tahap keimanan dia. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata bahawasanya iman ini meningkat dan menurun. Iman meningkat dengan ilmu dan amal soleh, dan menurun dengan kejahilan dan juga maksiat. Dia meningkat dan dia menurun. Maka Ibrahim An-Nakhai bila tahu orang ni daripada Murji'ah, dia dah habis tu, dia tamatkan. Dia kata, lepas ni kamu akan balik kan? Dia kata. Orang tu kata, ya, akan balik. Ibrahim An-Nakhai kata, tolong buat satu perkara. Dia kata, apa dia? Lepas kamu dah balik, tolong jangan main sikit. Sampai bila-bila jangan main kat bawah. Ini golongan salaf. Iaitu dia nak menjaga dia punya akidah dia sampai tahap kesedemikian rupa. Takut kita kata benda-benda yang kita dengar tu, ada pula yang kita terfikir. Dan begitu juga kata Nabi SAW, kalau kamu menyintai suatu kaum, aku bersumpah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kamu sebahagian daripada mereka. Na'udzubillah min zalik. Suatu baik-baik dengan siapa kita bersahabat, siapa kita bergaul. Takut kita kata nak bergaul, kononnya atas nama dakwah, akhirnya kita pun jadi sebahagian daripada mereka. Dan selalunya macam itulah. Itu kata Nabi SAW. Baik, ada pun yang keempat, kata Nabi SAW, aku harap aku tidak berdosa, iaitu Allah tidak menutupi aib seorang hamba di dunia kecuali akan menutupinya pada hari kiamat kelak. Iaitu kita kata ini perbezaan di antara al-ghafuru, iaitu pengampunan Allah, dengan al-afu. Apa beza dia? Dalam bahasa Melayu dua-dua pun pengampunan. Al-ghafuru ni, kalau kita kata istighfar, memohon ampunan daripada Allah, astaghfirullahalazim. Al-ghafru ni dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perbuatan tersebut mungkin lagi masih disebut di akhirat kelak. Itu al-ghafru. Okey. Kalau kita kata al-afu, yang ni lebih tinggi lagi. Sebab tu waktu malam Lailatul Qadar, Nabi SAW mengajar kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma anta aful karim tuhibul afwa fa'fu anna. Apa beza dia? Al-afu adalah pengampunan Allah terhadap dosa kita, dan juga tutup kes terus, tak bawa keluar dah kat akhirat nanti. Ini kita kata yang mana kita nak? Al-afu tabi'an mesti ni. Disebabkan pengampunan Allah dalam bentuk al-afu tidak akan dibawa lagi dekat akhirat kelak. Maksudnya aib tu ditutup. Kita kalau kita buat salah, takkan kita nak orang tahu kot. Malahan kata Nabi SAW, ukuran dia, ada sahabat nak tanya, aku nak tahu secara umumnya apa dia amal soleh dan apa dia dosa. Kata Nabi SAW, amal kebaikan adalah apabila kamu buat, kamu tak malu kalau orang tahu kamu buat. Tetapi dosa itu adalah kalau kamu buat dan kamu takut manusia, kamu ada rasa bersalah dalam hati kamu, dan kamu takut manusia tahu kalau kamu buat perbuatan tersebut. Yang ini kita kata aib. Kesalahan kita adalah aib. Orang yang buat salah dan masih rasa bersalah dalam hati dia, alhamdulillah, tu kita kata tu tanda hati dia masih baik lagi ya. Orang yang masalahnya adalah kalau orang buat salah kemudian dia tak rasa bersalah dalam hati dia. Hak ni yang paling bahaya. Wallahu alam. Baik. Hadis yang kelima, lepas habis hadis tu, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pendapat kamu jika seseorang itu telah menunaikan zakat hartanya? Kata Nabi SAW, man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruh. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, keburukannya telah hilang darinya. Zakat ni ada banyak lah. Yang ini salah satu. Nanti kita akan tengok pembahagian-pembahagian zakat tu. Salah satunya ni adalah
zakat harta, iaitu 2.5% tu lah. Yang ni yang famous ni macam tu lah. Zakat padi lain pula. Padi ni maksudnya zakat tanaman apa? Zakat tanaman, zakat pertanian. Tetapi kita kata pertanian tu adalah makanan ruji saja. Wallahu alam. Cuma saja dekat Perlis ni dimasukkan sikit zakat harum manis. Itu pun saya ingat masih dalam perbincangan lagi pun. Wallahu alam. Tapi yang betul-betul ada adalah zakat penanaman makanan ruji, padi dan gandum dan juga tamar. Yang ni ada dia punya hadis dia. Wallahu alam. Hadis ke-6, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan solat, membayar zakat dan menasihati setiap muslim. Saya ingat Al-Imam Nawawi membawakan hadis ni dalam babun nasihah, iaitu satu perkara yang cukup berat untuk kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah nasihat, kita kata. Malahan kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat apa? Saya ingat kalau kita tengok dalam bab agama ni, semua benda bentuk nasihat. Satu kata Nabi SAW, nasihat kepada Allah, nasihat kepada malaikatnya, kepada kitabnya, wa ma ila dhalik minal amr. Dan begitulah benda-benda seterusnya, iaitu nasihatkan orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan kepada malaikat dan sebagainya. Itu kita kata nasihat. Malahan dalam bab fiqah pun saya kira nasihat dah, saya kira. Iaitu orang tanya hukum ni apa Ustaz, saya nasihatkan hukum ni jangan buat sebab benda ni tak berapa boleh. Bukan itu bentuk nasihat. Kalau dalam bab akhlak pun kita kata tengok akhlak Nabi SAW, baginda buat sekian, baginda buat sekian, yang tu pun bentuk nasihat juga. Malahan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, saya kira memang dia pandang dia punya kuliah, dia punya kelas pengajaran tu adalah lebih kepada nasihatul lil mu'minin, nasihat pada orang-orang beriman. Dia bukannya kita kata imam mazhab ni bila mereka keluar duduk kat depan, mereka dengan niat saya nak buat satu mazhab baru. Dia bukan macam tu. Kalau Al-Imam Malik dia lebih nampak itu sebagai nasihatul lil mu'minin, nasihat pada orang-orang yang beriman. Dan ni yang dijanjikan oleh Jabir bin Abdullah waktu dibai'ahkan kepada Nabi SAW, iaitu sentiasa menunaikan solat, membayar zakat dan juga menasihati setiap muslim. Kita kata ini 3 perkara yang asas dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita habis bab anjuran ataupun galakan membayar zakat. Ini kita masuk kepada ancaman bagi mereka yang tidak mahu membayar zakat. Perkara-perkara yang Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyebut berkenaan ancaman, targhib kepada orang yang tak mahu bayar zakat. Ancaman dalam Al-Quran yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa infak, apa dia menyimpan emas dan perak tu? Bukan sekadar emas yang apa, emas perhiasan tu. Apa dia maksud emas dan perak? Dinar dan dirham. Iaitu ada dia punya apa? Ada dia punya nilai dia, duit dia. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah khabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka Jahannam. Lalu dengan ini, dia tulis sini ni bahasa Indonesia, distreka di dahi. Streka ni yang iron kita guna, betul tak? Maksudnya dia disapukan ke dahinya, di lambungnya, iaitu dia punya rusuknya, dan juga belakang mereka, punggung mereka. Seraya dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu, iaitu tidak dikeluarkan dia punya bahagian zakat dia. Sebab kita kata bila perkara tu, minggu lepas pun kita ada sebut, bila harta tu dia dah terlalu banyak, maka mustahil untuk kita nak cakap kesemua harta tu adalah 100% milik kita, sebab dia dah ada bahagian orang lain dalam tu. Maka perlu dikeluarkan dia punya zakat dia. Wallahu alam. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari kurniaannya mengira bahawa kikir itu baik bagi mereka, walhal itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kelak. Ini masalah apa dia? Bukhlu, iaitu bakhil. Sebab tu saya ingat doa yang dianjurkan sangat untuk dibacakan setelah tasyahud akhir tu, amal lah, selain daripada doa-doa biasa kita baca tu, orang kata apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Lepas tu yang tu satu. Kemudian doa yang daripada 8 sifat negatif tu, yang tu pun saya anjurkan baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadhan. Aku berlindung denganmu daripada gelisah dan juga gundah gulana dan juga kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung denganmu daripada kelemahan dan juga kemalasan. Yang ni saya ingat
dalam khutbah kita perlis pun semalam khutbah kedua malas kan. Banyak dia tekankan perkara ni, elok baca lah kata wa auzubika minal jubni wal bukh, dan juga aku berlindung daripadamu daripada sifat apa dia, pengecut. Ini disebut oleh Nabi SAW. Pengecut dari sudut apa? Pengecut untuk beramal soleh, takut nak buat amal soleh, takut untuk nak bayar zakat, saya lagi bayar zakat ke habis umpamanya macam tu, takut untuk nak bersedekah, takut untuk apa-apa saja yang perbuatan menghalang daripada perbuatan yang baik. Wa auzubika minal jubni wal bukh, dan juga bakhil. Ini sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan zakat tidak dikeluarkan. Saya ingat bab zakat ni banyak lagi lah dia punya masalah dia, hatta kat perlis ni pun. Sebab banyak kami dapat laporan daripada amil-amil, kalau ikut perkiraannya patut zakat lebih lagi katanya. Kadang-kadang dalam bab zakat ni yang jadi masalah dia apa? Masalahnya adalah pentaksiran yang diberikan oleh majlis agama tu, patut kita ikut pentaksiran tu lah. Saya apa-apa pun merujuk pada tu. Kalau ada orang tanya, kata Ustaz, saya nak bagi zakat pada seseorang, kata saya nak bahagi kepada majlis agama, lepas tu saya nak bagi pada dia sendiri, boleh ataupun tidak? Saya kata kena ikut dia punya asnaf tu, dia termasuk dalam asnaf zakat tu. Jadi kata dia ni saya tengok miskin Ustaz, jangan ikut ukuran mata kita, jangan ikut pentaksiran tu. Pentaksiran dari segi kita kata dia punya ada, itu Ustaz Razim ada beri kat saya, tapi saya biasa dah hilang tukar-tukar telefon. Ada dibincang berkenaan dia punya pendapatan dia berapa, tolak dengan dia punya komitmen dia berapa. Adalah dia punya sifir-sifir dia. Kalau perkiraan tu dia masuk ke dalam asnaf fakir ataupun miskin, yang tu okey, kita boleh bagi. Okey, kalau tidak, kita kata kalau kita bagi boleh juga, maksudnya dia tidak masuk dalam asnaf fakir ataupun miskin, ataupun 4-5 asnaf yang lain tu. Tetapi yang kita beri tu dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah sajalah. Dia jadi sedekah sunat saja. Sebab tu kita kena pastikan orang yang terima tu betul-betul asnaf yang boleh menerima boleh menerima zakat tu. Okey. Jadi masalah dia ya. Sudah. Beri khabar gembira. Fabashirhum. Ya. Ini perkataan sindiran. Allah Subhanahu, azab pedih ni siapa suka dengar? Tapi kita kata fabashirhum ni satu perkataan sindiran, berita gembiranya, berita baiknya, kamu akan dapat azab yang pedih. Alah, macam kita dulu kat sekolah dulu kata kan, ada berita baik, cikgu ada berita baik untuk kamu, apa dia? Exam minggu depan tu dia. Lebih kurang macam tu lah, ada perkataan sindiran. Baik, jadi berbalik pada masalah tadi, yang masalahnya bab zakat ni, antara masalah lah yang dilaporkan pada kami adalah pentaksiran yang diberikan oleh Majlis Agama Islam tu, ada orang buat pentaksiran sendiri. Tu masalah dia. Apa maksud pentaksiran sendiri? Maksudnya majlis agama dah kirakan dah kirakan sedemikian ni apa semua, maknanya dia ni kena bayar zakat. Tak kira lah zakat apa pun, zakat pendapatan ke, zakat penanaman ke apa ke, dia ni wajib bayar zakat sebab perkiraan dia macam ni. Sekali dia pula kira. Dia kira maksud dia kira macam ni. Oh, rasa saya ni tak layak bayar zakat. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Itu cara nak lari dia zakat tu, tak boleh. Kalau pentaksiran tu diberikan majlis agama, dia dah kira ni apa semua, kamu ni dengan tanggungan sekian, bolehlah kita nak laporkan pada majlis agama. Tu tak ada masalah lah, anak saya belajar kat luar ke apa, bolehlah, tak ada masalah, laporkanlah. Tapi kalau dia punya pentaksiran tu dah keluar, maka kadar zakat kamu kena bayar sekian, penanaman ke apa ke, kenalah kita tu. Okay, sebab itu dah satu arahan daripada ulul amri, kita kena keluarkan dia punya zakat dia. Masalah inilah, dia orang buat pentaksiran sendiri, maka duit zakat tu saya ingat kadang-kadang dalam satu round kutipan tu tak sampai 20% pun ada kot, sikit sangat. Jangan macam tu, ni zakat ni barangkali kita rasa macam Allah, kalau aku bayarkan masalah pula aku kat dunia. Jangan macam tu. Takut akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya apa yang kamu bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kelak. Ada satu hadis yang lain, adalah hadis nanti kita tengok, bahawasanya kalau sekeping tanah pun, kata Nabi SAW, kamu tak keluarkan dia punya hak dia punya bahagian dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan kalungkan balik ke akhirat tu. Macam mana kita nak ke padang mahsyar dengan ada sekeping tanah terkalung kat leher kita? Macam mana nak berjalan? Nak pergi ke padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bukan satu mitos atau bayangan. Yang ni memang benda-benda yang akan berlaku macam tu. Ini kata Nabi SAW. Maka diharapkan jangan kita pandang mudahlah berkenaan perkara ni. Wallahu alam. Baik, ada pun ancaman daripada hadis Nabi SAW. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada balasan bagi orang yang memiliki simpanan kekayaan tetapi tidak mahu menunaikan zakatnya, kecuali simpanannya akan dipanaskan di neraka Jahannam, lalu simpanannya dijadikan berpotong-potong seperti papan dan diletakkan di kedua rusuknya dan juga
dan juga dahinya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghukum hamba-Nya pada hari yang kadarnya 50,000 tahun. Satu hari di akhirat, dalam hadis ni sebut 50,000 tahun. Allah seksa dia sedemikian rupa, kemudian dia diperlihatkan jalannya sama ada syurga ataupun ke neraka. Maksudnya apa? Dah bangkit di padang mahsyar tu pun dah nampak dah. Dari segi peluang nak pergi ke syurga tu barangkali ada lagi lah. Tetapi kita kata kalau dah bangkit pada mahsyar, keadaan macam tu pun orang tengok. Apa maksud dia? Dia ni harapan tipis kot, gitu lah. Bangkit-bangkit dah sedemikian. Banyak hadis-hadis berkenaan perkara sebegini. Sebagai contohnya kata Nabi SAW, barang siapa yang mempunyai lebih daripada seorang isteri, kata Nabi SAW, lalu dia nampak kecenderungan dia kepada salah satunya, maka dibangkitkan Allah di akhirat kelak dengan bahu dia dengan keadaan sengit sebelah. Barangkali boleh masuk syurga lagi, tapi dah bangkit-bangkit di pada mahsyar macam tu, jalan pun dah tak betul ke depan dah, kita kata dengan gedebung. Itulah keadaannya. Nampak gaya ke mana? Nampak gaya ke neraka lah, kita kata. Na'udzubillah min zalik. Sama juga dengan bab zakat ni. Barangkali lepas tu Nabi SAW kata ditunjukkan jalannya ke syurga atau neraka, tapi bangkit-bangkit pun dah melolong dah pun. Dengan harta yang disimpan tak keluarkan zakat tu, dipanahkan, diletak di usuk dia, diletak di dahi dia, nak jalan macam mana? Na'udzubillah min zalik. Jadi ini benda-benda yang merupakan ancaman-ancaman keras, ancaman-ancaman besar. Dia termasuk dalam perkara yang kalau tak buat ni termasuk dosa besar lah, kita kata, bukan dosa kecil lah. Disebabkan ancaman dia besar, ancaman dia keras. Kemudian sambung Nabi SAW, tidak ada balasan bagi pemilik unta yang tidak menunaikan zakat untanya, kecuali dibentangkan tanah yang amat luas untuk unta-unta itu sebanyak mungkin, lalu unta-unta itu berlari menginjaknya. Na'udzubillah min zalik. Unta-unta ni dipijak, dia Allah Subhanahu Wa Taala suruh pijak dia balik di akhirat kelak. Setiap kali hujung yang paling belakang selesai melewatinya, melaluinya, hujung yang paling depan kembali melewatinya. Demikian itu terus berlangsung hingga Allah menghukumkan hamba-hambanya pada kadarnya 50,000 tahun. Kemudian ia diperlihatkan jalannya sama ada syurga ke neraka. Tuan-tuan dan puan-puan ingat tak kes terowong Asim di Mekah? Saya ingat dalam 10-15 tahun dulu tak, kan? Yang mana orang kata apa? Terpadam lampu dalam tu kan? Terpadam, bertembung, berpijak-pijak. Kita ni manusia kena pijak 5 minit pun mati tu kan? Kena pijak 5 minit bermati. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkan bagi unta dia, untuk pijak dia. Yang tadi dia punya harta yang disimpan, Allah letakkan di usuknya, diletakkan di dahinya. Allah bagi keadaan tu berapa lama? 50,000 tahun. Na'udzubillah min zalik. Kita 5 minit pun tak dapat tahan ni, 50,000 tahun. Lepas dah habis tu baru Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalannya sama ada ke syurga ataupun neraka. Na'udzubillah min zalik. Masa tu baru nak tengok, oh ingat habis dah. Tak habis lagi, baru nak mula. Kalau umpamanya takdirnya di situ Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya azab tu yang 50,000 tahun yang tu bermukadimah baru. Banyak lagi yang dia akan tunggukan di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Masya-Allah. Kemudian kata Nabi SAW, tidak ada balasan bagi pemilik kambing yang tidak menunaikan zakat kambingnya, kecuali dibentangkan tanah yang amat luas untuk kambing itu sebanyak mungkin, lalu kambing-kambing itu akan menginjaknya dengan kuku dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Tidak ada satu kambing pun yang menanduknya melengkung, dan tidak ada satu pun kambing yang tidak memiliki tanduk. Maknanya apa? Kalau tanduk dia melengkung, kot lah di tanduk-tanduk kita rasa bulat saja. Tak ada satu pun yang tanduk dia melengkung. Maknanya apa tu? Tajam itu. Tidak ada satu pun kambingnya yang tanduknya melengkung, dan tidak ada pula satu kambingnya yang tidak memiliki tanduk. Na'udzubillah min zalik. Maknanya kalau kita kat dunia ni semua kambing jantan, kita kata kan, orang yang duk tajam macam pedang tu, yang tu yang akan setiap menanduknya. Setiap kali hujung yang paling belakang selesai melewatinya, hujung paling belakang dah habis dah tanduk ambil giliran dia, hujung yang paling depan kembali melewatinya lagi. Kemudian perkara itu berlangsung sehingga Allah menghukumkan hambanya pada hari yang kadarnya 50,000 tahun menurut perhitungan kalian. Kemudian ia diperlihatkan jalannya sama ada ke syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Kita kata zakat ni bukan banyak sangat. Macam contoh kambing, untuk setiap 40 ekor kambing zakatnya berapa? Seekor kambing, bukan banyak mana sangat pun. 40 ekor kambing dah berapa banyak dah, kita kata dari segi apa, dia punya keuntungan dan sebagainya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana dengan kuda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kuda itu dipersiapkan untuk berjihad kerana jambulnya memiliki kebaikan hingga hari kiamat. Kuda ada 3 jenis. Ada kalanya dia mendatangkan pahala bagi seseorang. Yang kedua, ada kalanya dia menjadi penutup kefakiran kepada seseorang. Dan ada kalanya dia mendatangkan dosa kepada seseorang. Macam mana boleh jadi macam tu?
Adapun kuda yang mendatangkan pahala bagi seseorang adalah kuda yang dipersiapkan dan dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang menuju kebaikan. Zaman sekarang ni barangkali kita tak pakai kuda lah, tapi perluaskan dia punya maksud hadis dia. Saya ingat baru ni dalam 2 minggu lepas saya baca fatwa daripada Datuk Dr. Zul, mufti wilayah. Dia ni masya-Allah tulisan fatwa dia, Allah, beratus, beribu kot saya sorot. Banyak sungguh tulisan dia. Ada orang tanya pada dia, apa hukum dia cas handphone dekat masjid? Saya pun menarik agak soalan tu. Saya pun tak pernah terfikir tu. Apa hukum cas handphone dekat masjid? Sebab elektrik tu dibayar oleh sama ada majlis agama ataupun tuan-tuan dan perempuan. Bayar sekali. Maksudnya orang kata apa? Berkongsi untuk bayar ni apa semua. Apa hukum cas handphone kat masjid? Dia kata kalau handphone tu memang umumnya digunakan untuk jalan kebaikan. Dia kata yang tu tak apa, dia kata. Digunakan untuk jalan kebaikan. Tapi kalau handphone tu digunakan untuk buang masa. Suatu saya takut bab-bab ni, terutamanya kalau media sosial kita tersilap guna. Kalau guna untuk dengar kuliah tak apa, tapi pastikan untuk tu sajalah. Okay? Kita kata kalau ni pun PMT ni tak ada Facebook, macam mana nak tengok? Kalau guna untuk tu bagus. Bangun pukul 6 sungguh tunggu imam solat apa semua, tunggu kuliah. Bagus, alhamdulillah kata. Kita kata kalau digunakan pada jalan kebaikan, ia balik kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mafi muskilah, tak ada masalah. Sama macam hadis ni, iaitu kalau kuda tu digunakan pada jalan Allah, tak ada masalah. Itu pahala bagi dia. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kudanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan pahala untuk pemiliknya. Masya-Allah. Maknanya apa? Dia siapkan kuda dia untuk pergi ke jalan Allah, bagi makan, bagi minum, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan pahala untuk dia. Bukan saja kuda tu, maknanya semua benda yang dimakan. Jadi kalau kita ke masjid untuk dengar kuliah dan sebagainya, setiap kali isi minyak petrol tu, Allah Subhanahu Wa Taala kira pahala dia. Lebih kurang lah ya, zaman sekarang orang tak tahulah ada kuda belakang tu apa. Tak ada orang pakai kuda. Tapi samalah keadaannya. Ini dijadikan pahala di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut, jikalau dia mengembalanya di padang rumput, setiap rumput yang dimakannya menjadi pahala yang ditulis Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Dan jikalau ia memberi minum kepadanya daripada sungai, setiap titisan yang masuk ke dalam perutnya menjadi pahalanya. Seterusnya Nabi SAW meneruskan sabdanya di atas hingga menyebutkan pahala yang didapati daripada air kencing dan juga kotoran kuda. Maknanya dia buang air itu, kita kata sahabat kita daripada apa? Sahabat kita daripada jin, makanan dia adalah buangan kuda. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis Muslim melarang kita bertayamum daripada buangan binatang peliharaan macam ni. Sebab itu makanan daripada sahabat kamu daripada kalangan jin. Saya ingat ini ada orang tanya, kata macam mana Ustaz dia boleh makan kotoran? Saya kata mungkin dia tengok kita minum susu, dia geli apa benda hang ni perah minum, dia geli ya. Kok dia tengok macam tu? Kejadian kita berbeza, dia daripada api, kita daripada tanah, berbeza. Tak boleh samakan. Lalu kata Nabi SAW, jikalau kudanya menaiki satu bukit ataupun dua bukit, setiap langkahnya menjadi pahala yang dituliskan untuknya. Adapun kuda yang menjadi penutup kefakiran, penutup iaitu kefakiran bagi seseorang, adalah kuda yang digunakan untuk kesenangan dan keindahan tanpa melupakan haknya, dan perutnya baik ketika kuda dalam keadaan bersahabat ataupun tidak bersahabat. Maknanya diguna kuda itu untuk kemegahan, tetapi dia tidak memberikan hak kuda tersebut. Maksudnya apa? Makannya, minumnya tak jaga. Dia guna sebab kuda tu nampak power dah dia kan. Tak elok macam tu. Adapun kuda yang mendatangkan dosa bagi seseorang adalah kuda yang dipergunakan untuk keangkuhan, kesombongan, kesenangan yang berlebihan dan memparmirkan terhadap orang-orang. Inilah kuda yang mendatangkan dosa bagi seseorang. Maka dia punya apa? Bergantung kepada niat jugalah, kita kata kan. Bergantung kepada niat. Saya ingat Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia pernah pakai jubah dia yang memang sangat-sangat mahal, hadiah pemberian bagi dia. Lalu orang tengok dia, orang kata, apa ni imam, kata pakai baju macam tu. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka hendak kamu tunjukkanlah. Cuma saja saya tidak mencadangkan sedemikian. Kalau level Imam Malik tak apalah. Saya takut kalau macam saya ni pun pakai-pakai ni, oi gila syok aku baju boleh lawa sini. Takut jadi macam tu pula dah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan keldai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah tidak menurunkan sesuatu kepadaku mengenai hal tersebut kecuali ayat yang paling mencakup dan jarang bandingannya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya, dan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iaitu kalau kita tengok hadis ni, maknanya Nabi SAW yang disebut bab-bab azab tadi, azab orang yang gembala unta, azab orang yang
menyimpan emas dan perak, azab orang yang mengembala kambing, berkenaan kuda dan sebagainya, itu semua adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Ini cantik hadis ni. Dan akhir sekali sahabat tanya pada dia, ya Rasulullah, macam mana dengan keldai? Kata Nabi SAW, Allah tidak menurunkan aku secara khusus berkenaan perkara tu. Maknanya apa? Yang sebelum tu semua, itu adalah amanahnya Nabi, dia menyampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada orang tanya, macam mana nak beza Ustaz? Apa yang Nabi sampai daripada Allah antara Al-Quran dan hadis? Saya kata senang. Yang mana Nabi kata bukan Quran, bukan Quran. Yang mana Nabi SAW kata Quran, fahwal Quran. Maka mana yang Nabi tak kata Quran, disebut sebagai hadis, maka itu hadis. Kalah, habis itu. Saya suka pada mazhab ni, Syekh Utsaimin pun kata, perkara ni tidak perlu kita memberatkan diri kita lah, nak bezakan. Tak. Kalau Nabi kata tu Quran, tu Quran. Kalau Nabi kata tu hadis, tu hadis. Kalau Nabi kata tu hadis kursi, tu hadis kursi. Kalau Nabi sebut sebagai perkataan dia, dia tak sebut hadis kursi, maka tu hadis Nabi SAW. Habis itu. Macam mana nak beza? Nabi dah bezakan untuk kita, tak payah bincang panjang. Itu saya ingat tu pandangan yang paling tepat lah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira sampai situ saja. Ada soalan sebelum kita bangkit? Ya. Kambing apa? Ha. 12 ekor tak kena zakat ah? Tak kena zakat ah? Di skala ni 40-40. Maksudnya kalau kambing kita 100 ekor, zakat untuk berapa? 2 ekor ah? Ha. Kalau apa? Ha. Ini memang kepala apa? Dia jual tu kalau niat dia nak lari dari zakat tak boleh lah. Tetapi kalau dia jual sebab perniagaan, maksudnya benda tu berjalan seperti biasa, dan bila dia tengok orang kata apa tak sampai nisab, dia tak perlu zakat lah. Dia macam tu saja. Tapi kalau memang dia saja bagi belanja, sebab sebenarnya soalan Pak Usop ni saya pernah tanya dekat pejabat kami duk bincang. Tapi sebenarnya keputusan akhir dia macam tu lah. Kalau niat dia lari daripada zakat, dia kena juga lah azabnya. Okay? Sebab saya tanya, saya kata hadis Nabi SAW kata kalau dia ada nisab tertentu, wa yahulu alaihi alhaul, betul tak? Kalau zakat pendapatan, kemudian lalu setahun. Saya kata macam mana kalau orang tu pendapatan dia banyak, tapi dia sengaja belanja untuk nak lari daripada zakat? Macam mana kan? Yang ni kalau niat dia lari daripada zakat, maka kena juga azab Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Tapi kalau dia buat sebab dah macam tu, barangkali zakat pendapatan, sebab tu perbincangan bab zakat pendapatan tu, yang ni lebih kepada mazhab, tak silap saya, mazhab Hanabilah. Dalam mazhab Syafi'i tak ada zakat pendapatan. Zakat pendapatan bukan zakat pendapatan yang kumpul tu, zakat pendapatan yang bulanan tu. Kan sekarang kita buat gaji lebih daripada berapa, kena bayar setiap bulan zakat. Okey, kenapa kena bayar setiap bulan zakat tu? Dia atas dasar dia punya dia punya kefahaman dia punya tanggapan dia, sesiapa yang gaji di atas sekian-sekian, maka di hujung tahun dia ada sampai jumlah yang besar, yang mana jumlah besar tu sampai nisab. Yang mana nampaklah dia punya hujah dia. Tetapi kalau tanya saya, kami duk bincang, dia punya kadar tu kena lari dengan perkembangan semasa lah. Tak boleh guna kadar 20 tahun lepas nak kata 2019, tak boleh, benda dah makin mahal. Barang makin mahal, sekolah makin mahal, semua benda makin mahal kan. Saya ingat yuran anak saya pun tahun ni naik RM50. Bayaran PABG setiap tahun nak naik, kita kata apa semua kan. Maka dia tidak boleh disamakan lah. Tetapi saya lebih setuju pada pandangan Syafi'i, kalau harta dia tu terkumpul dan cukup setahun, yang tu baru keluarkan zakatnya, sebab lebih menepati hadis tu. Sebab yang zakat pendapatan bulan-bulan tu, yang tu lebih kepada tanggapan. Tapi tak apalah, sekarang kerajaan suruh buat, kita kena buat lah macam tu lah. Cuma saja dari segi perbincangan dalil dia, yang tu lebih pada tanggapan. Kalau gaji tak silap saya 3,500 ke dekat 4,000 kata, saya tak ingat. Di atas tanggapan tu, kalau lebih daripada tu, dia mesti ada duit lebih. Saya ingat sekarang tak macam tu kot, saya rasa kot. Sekarang kalau orang gaji 3-4,000, saya rasa tak ada apa kot, tinggal hujung bulan kot. Wallahualam. Dengan bayar apa? Dengan bayar elektriknya, dengan bayar elektrik makin naik, air makin naik, ni pun semua makin naik. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu pun, ini di antara zakat-zakat yang masih diperbincangkan lah. Sebab tu pentingnya dekat sini kefahaman mazhab Abu Hanifah tu. Dia kata bayar dengan harga seekor kambing. Kalau dalam Malikiyah, dalam Imam Malik, dia kata memang kena bayar kambing. Saya ingat kalau zaman tu selalu saya sebut, kalau buat macam tu sekarang, maib tu kena besar daripada giant tu, betul? Udahlah tu Ustaz Azim nak edarkan zakat, kena tarik kambing tu. Ini zakat. Ini zakat tahun ni bagi. Saya kira orang sekarang tak ambil manfaat sangat lah kot daripada situ kot. Jadi afdalnya sekarang dari segi duit lah, wang lah.
Ada juga setengah pendapat yang ni pada saya tak berapa betul lah. Dia kata kalau zakat fitrah tu kena bayar dengan beras juga. Zakat beras kena bayar beras. Zakat kambing kena bayar kambing. Maka orang tanya dia, habis tu macam mana sekarang pusat zakat semua guna duit kat bank kan, kata. Dia kata kena bayar dua-dua, kena bayar kat pusat zakat dan juga kena bayar kambing. Allah kata ini satu hal, kata. Saya tak rasa ni satu fatwa yang agak bertepatan lah, Allah Ta'ala lah. Saya timbalan pengarah kepada timbalan pengarah kepada timbalan pengarah. Ya. Wallahu alam. Ini kena bincang dengan bahagian zakat mayit. Mungkin kalau dia pernah buat, wallahu alam. Tak tahu, ini saya tak pasti. Saya tak tahu berkenaan mekanisme dia macam mana. Tapi boleh lah kot. Boleh dibincangkan lah. Saya ingat ini benda-benda yang betul-betul masalah. Kan? Masalah masyarakat tu selalu saya sebut. Saya kata fatwa ni biar dia benda yang berdasarkan pada masalah. Wallahu alam. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.